Hai, nama saya Veronica Singga Anak Unong. Saya akan membentangkan pendahuluan dan latar belakang kajian. Kajian yang kami perolehi adalah kajian mengenai warisan bertulis yang terdapat di Sarawak. Kajian bertulis yang telah kami pilih ialah Dokumen Pengisytiharan Malaysia dan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak. Untuk pengetahuan semua, ini adalah dokumen sejarah terpenting mengenai pengisytiharan Persekutuan Malaysia. Secara rasionalnya, kajian ini dijalankan bertujuan menjaga warisan yang bertulis. Warisan bertulis merupakan salah satu khazanah yang mesti dilindungi dan dipelihara kerana ia bakal menjadi tatapan generasi akan datang. Di bawah latar belakang kajian, kami menjalankan kajian berkaitan dengan dokumen bersejarah dalam pembentukan Malaysia, di mana kajian ini dijalankan di Borneo Culture Museum di Sarawak. Seperti yang kita sedia maklum, pembentukan Malaysia adalah satu proses penggabungan sebuah negara merdeka dengan jajahan berkerajaan sendiri British di Asia Tenggara bagi membentukkan sebuah negara persekutuan yang baharu. Penggabungan ini telah dikompromikan secara perundangan yang melibatkan 3 peringkat perundingan yang komprehensif dari 1961 hingga 1963, iaitu MSCC, Suruhanjaya Kobol, dan IGC. Namun begitu, wujud kekeliruan dalam kalangan rakyat Malaysia mengenai makna dan sejarah Hari Malaysia yang disambutkan pada 16 September. Sabah dan Sarawak merupakan negeri ke-12 dan ke-13 dalam Persekutuan Malaysia. Semenjak tahun 2010, rakyat Sabah dan Sarawak mula kembali berpolemik tentang dua tarikh sejarah, iaitu 31 Ogos dan 16 September yang secara langsung mempertikaikan status quo negeri dalam Persekutuan Malaysia. Makalah ini cuba menyediakan satu perspektif sejarah berasaskan sumber utama semasa proses tersebut. Sabah dan Sarawak telah mencapai kemerdekaan melalui Malaysia pada tarikh 16 September 1963. Pada tarikh tersebut, hak kedaulatan Sabah dan Sarawak telah diserahkan oleh kerajaan British kepada Kerajaan Persekutuan Malaysia. Yang berhormat Encik Muhammad Kim Johari yang mewakili Perdana Menteri Malaya membaca proklamasi tersebut. Pertimbangan yang melibatkan MSCC, Suruhanjaya Kobol, dan IGC tentang segala keperluan perlindungan bagi Sabah dan Sarawak adalah komprehensif, sangat memuaskan, dan dimasukkan atau diperuntukkan dalam perlembagaan. Dengan peruntukan tersebut, menandakan persetujuan Sabah dan Sarawak menjadi negeri ke-12 dan ke-13 dengan status quo yang setara tetapi diperuntukkan hak keistimewaan khas berbanding negeri lain dalam Persekutuan Malaysia. Masa keluarga dan saya akan membentangkan bahagian pemetaan masalah dan persoalan kajian. Perubahan Malaysia adalah satu proses penggabungan negara merdeka dengan tanah jajahan British yang berkuasa sendiri di Asia Tenggara untuk membentuk sebuah negara persekutuan yang baru. Penggabungan ini telah dikompromikan secara perundangan yang melibatkan 3 peringkat perundingan yang komprehensif dari tahun 1961 sehingga tahun 1963, iaitu MSCC, Suruhanjaya Kobol, dan IGC. Persoalannya di sini, terdapat kekeliruan dalam kalangan masyarakat Malaysia mengenai makna dan sejarah Hari Malaysia yang disambut pada 16 September dengan sambutan Hari Merdeka yang disambut pada 31 Ogos. Tanpa pengetahuan yang mendalam mengenai topik ini akan menyebabkan terdapat segelintir pihak yang cuba memutarbelikkan tarikh-tarikh tersebut untuk tujuan tertentu. Oleh itu, kami mengambil inisiatif untuk mengkaji dokumen pengisytiharan Malaysia dan proklamasi kemerdekaan Sarawak yang terdapat di Museum Borneo dengan menemu bual staf-staf Museum Borneo iaitu Encik Awangku Khairi dan Puan Nur Ashikin. Tujuan kami mengkaji dokumen ini adalah untuk mengetahui bagaimana peristiwa pengisytiharan Malaysia dan proklamasi kemerdekaan Sarawak berlaku dan seterusnya mengetahui sekiranya dokumen pengisytiharan Malaysia dan proklamasi kemerdekaan Sarawak terdapat dalam bentuk salinan atau dokumen asal wujud di Sarawak. Samping itu, kami juga ingin mencungkil kepentingan memelihara dokumen tersebut dan kesan pendedahannya terhadap masyarakat. Justru itu, pemahaman mengenai topik ini amat penting agar tiada lagi kekeliruan dalam kalangan masyarakat Malaysia mengenai sambutan Hari Merdeka dan Hari Malaysia kerana kedua-dua sambutan ini mempunyai latar belakang sejarah tersendiri yang harus difahami oleh masyarakat Malaysia. Terdapat 3 persoalan kajian mengenai dokumen pengisytiharan Malaysia dan proklamasi kemerdekaan Sarawak.
Yang pertama adalah, adakah dokumen pengisytiharan Malaysia dan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak dalam bentuk asal atau salinan wujud di Sarawak? Yang kedua, apakah kepentingan memelihara dokumen pengisytiharan Malaysia dan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak? Dan yang terakhir, apakah kesan pendedahan dokumen pengisytiharan Malaysia dan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak kepada masyarakat? Seterusnya, nama saya Roslin. Objektif kajian. Kajian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam tentang dokumen pengisytiharan Malaysia dan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak, Zon Kebangkitan Sarawak, Zon 4. Antara ciri-ciri tujuan kajian yang dilakukan adalah seperti yang berikut. Yang pertama, memastikan objek yang dipilih adalah warisan bertulis. Perkara yang dapat dikenal pasti ialah objek tersebut merupakan warisan bertulis yang telah mencatatkan detik paling bersejarah penyatuan Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah, Sarawak, dan Singapura. Yang kedua, menyatakan kepentingan pemeliharaan objek warisan tersebut. Seterusnya, melalui penyelidikan ini juga kami dapat memberi pernyataan betapa pentingnya memelihara objek warisan yang telah dipilih, yaitu dokumen pengisytiharan Malaysia dan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak, Zon Kebangkitan Sarawak, Zon 4. Hal ini dapat dibuktikan kerana ia merupakan salah satu sumber yang paling bernilai supaya generasi akan datang dapat berpeluang melihat sendiri serta membaca warisan bertulis tersebut dengan lebih dekat. Modus operandi pemeliharaan warisan tersebut juga untuk dapat memberi kesedaran kepada generasi masa sekarang dan masa akan datang, supaya sentiasa memelihara hubungan dan penyatuan Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah, Sarawak serta Singapura, seperti di dalam dokumen tersebut, untuk membentuk negara yang harmoni, aman dan makmur. Yang keempat, menyatakan kesan pendedahan objek warisan tersebut kepada masyarakat. Ramai remaja zaman sekarang kurang mengetahui tentang objek warisan tersebut kerana jarang diberi pendedahan oleh orang yang lebih tua. Hal ini telah menyebabkan mereka kurang mengambil berat akan pentingnya warisan bertulis ini. Segelintir daripada mereka juga tidak tahu tentang bila Malaysia telah ditubuhkan. Jadi, dengan info yang disediakan oleh kumpulan kami ini, harap dapat memberi impak dan info yang bernas kepada orang ramai yang bakal membaca hasil kajian ini. Seterusnya, signifikan kajian. Memelihara warisan bertulis. Kajian ini sangat penting, terutamanya kepada masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, agama, dan bangsa. Hari ini kerana tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk memberi kesedaran betapa pentingnya memelihara warisan bertulis, iaitu dokumen pengisytiharan Malaysia dan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak, Zon Kebangkitan Sarawak, Zon 4. Yang keempat, warisan ini haruslah dilindungi supaya tidak terhapus dan ditelan zaman kerana ia merupakan sumber yang amat bernilai kepada negara dan masyarakat sekeliling. Kajian ini juga bertujuan untuk memberi pendedahan kepada orang luar mengenai khazanah warisan bertulis ini supaya orang ramai dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai penyatuan Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah, Sarawak dan Singapura pada masa lalu. Malah, melalui sumber tersebut, ia dapat memberi kesedaran kepada orang ramai untuk sentiasa bersyukur dengan warisan dan sejarah yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh terhebat kita dan menjadikannya sebagai harta benda yang tidak ternilai harganya untuk negara dan penyambung generasi kita. Skop kajian. Skop kajian warisan bertulis ini terhad kepada informants yang bernama Awangku Khairi dan Nur Ashikin. Kedua-dua informan tersebut telah menerangkan sedikit mengenai dokumen pengisytiharan Malaysia dan
Proklamasi Kemerdekaan Sarawak, Zon Kebangkitan Sarawak, Zon 4. Kepada ahli-ahli kumpulan kami yang banyak bertanya mengenai dokumen ini untuk mendapatkan info-info penting yang boleh diguna pakai untuk menyelesaikan hasil kajian kami. Kajian ini juga hanya tertumpu dengan dokumen asli Pengisytiharan Malaysia dan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak, Perpustakaan Tun Abdul Razak, Universiti Teknologi Harang, Kampus 1 Kewangan Sarawak juga mencari rujukan untuk mencari maklumat tambahan, yaitu buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Selain itu, bahasa yang digunakan lebih berfokuskan kepada bahasa Melayu. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Saya akan membentangkan tentang konsep asas kecil. Di dalam artikel yang telah diterbit pada tahun 2018 yang bertajuk Perjanjian Malaysia 1963 sebagai dokumen sejarah dan kedudukan perundangannya dalam konteks masa kini, mengatakan bahawa Perjanjian Malaysia 1963 bukan sahaja dianggap sebagai dokumen sejarah, malah yang penting ialah nilai perundangannya mengenai penubuhan sebuah persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Ini kerana MA 63 mengandungi perundangan mengenai keistimewaan dan jaminan perlembagaan yang memberi penyertaan yang relevan kepada Sabah dan Sarawak. Tapi nampaknya wujud kekeliruan mengenai penggunaan undang-undangnya dalam konteks hari ini. Artikel ini membincangkan MA 63 sebagai sejarah dan dokumen undang-undangnya dalam kes ini. Perbincangan ini berdasarkan analisis kandungan dokumen dan fakta saintifiknya. Ini bermaksud penulis membuat kajian ini dengan merujuk fakta di dalam konteks dokumen MA 63. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang sorotan literatur. Kajian ini meneliti tentang dokumen berkenaan dengan pengisytiharan Persekutuan Malaysia. Terdapat beberapa penulisan yang telah diterbitkan mengenai penubuhan Persekutuan Malaysia yang dapat dijadikan rujukan untuk tinjauan orang ramai. Menurut jurnal yang ditulis oleh Abdul Rahman dan Saidah pada tahun 2017 yang bertajuk Proses Kemerdekaan Sabah dan Sarawak, tinjauan kembali aplikasi perundangan dalam penubuhan Malaysia, isu-isu perundangan yang dikaitkan dengan penubuhan Malaysia pada tahun 1963 dan kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia masih menjadi satu perkara yang mendominasi perdebatan politik di Malaysia. Sebenarnya aspek ini tidak diberi perhatian yang eksklusif dan menyeluruh oleh para sejarawan yang membuat kajian tentang penubuhan Malaysia. Para sejarawan selama ini lebih berminat membincangkan proses perkembangan politik yang berkenaan dengannya dalam konteks sejarah pada ketika itu. Selanjutnya, terdapat juga para sarjana yang lebih cenderung melihat perkara ini dari sudut politik antara bangsa yang dikaitkan dengan fenomena Perang Dingin. Pada ketika ini, sejarah pembentukan Malaysia menjadi isu kontroversi dalam kalangan rakyat negeri Sabah dan negeri Sarawak. Isu ini boleh berlaku kerana wujud kekeliruan yang menegaskan Perjanjian Malaysia 1963 sebagai satu perjanjian antara entiti politik berasaskan prinsip equal mates, iaitu rakan setara, yakni masing-masing adalah berstatus negara. Ini melahirkan pertikaian terhadap formula pembentukan Malaysia sebagai salah satu daripada 13 negeri, sebaliknya sebagai salah satu daripada 4 negara. Dengan kata lain, mereka mempertikaikan status quo negeri bagi Sabah dan Sarawak berasaskan interpretasi terhadap frasa memasuki atau mengambil sebahagian dalam pembentukan Persekutuan Malaysia. Sehubungan itu, dalam kalangan pemimpin politik dan rakyat, kedua-dua negara ini menegaskan bahawa pindaan ke atas perkara 1 dalam kurungan 2 Perlembagaan Malaysia pada tahun 1976 sebagai tindakan yang menurunkan status quo Sabah dan Sarawak daripada negara kepada negeri berasaskan interpretasi terhadap frasa memasuki atau mengambil bahagian. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Sir Wan Arifin. Saya Monica Banu Anna Musa akan membentangkan tentang kaedah penyelidikan kajian. Kaedah penyelidikan kajian yang kami kaji adalah berbentuk kualitatif. Penyelidikan kualitatif ini adalah penyelidikan yang memerlukan teknik pemerhatian, temu bual, penulisan diari dan juga analisis dokumen. Kaedah penyelidikan ini berbentuk kualitatif kerana objek yang dikaji adalah objek yang bersejarah, iaitu dokumen Pengisytiharan Malaysia dan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak yang merupakan dokumen asli. Data-data yang diperoleh adalah hasil daripada teknik temu bual dengan kaki tangan Muzium Budaya Borneo Sarawak. Kajian ini dijalankan pada 4 November 2022 oleh semua ahli kumpulan yang bertempat di Muzium Budaya Borneo Sarawak. Kaki tangan muzium yang ditemu bual ialah pembantu tabir iaitu Awangku Kerry dan juga Nur Ashikin. Seterusnya ialah kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data kualitatif bagi kajian mengenai dokumen Pengisytiharan Malaysia dan Proklamasi Kemerdekaan Sarawak ini
menggunakan teknik temu bual. Teknik temu bual ini digunakan dengan menemu bual dua orang kaki tangan yang memegang jawatan sebagai pembantu takbir di Muzium Budaya Borneo Sarawak, iaitu Awangku Khairi dan juga Nur Ashikin. Mereka menjelaskan dengan terperinci maklumat mengenai dokumen asli, dokumen pengisytiharan Malaysia dan proklamasi kemerdekaan Sarawak yang terdapat di Muzium Budaya Borneo Sarawak. Di samping itu, objek kajian juga dapat dilihat dengan jelas. Seterusnya ialah kaedah analisis data bagi kajian mengenai dokumen pengisytiharan Malaysia dan proklamasi kemerdekaan Sarawak yang dijalankan ialah menggunakan cara temu bual. Cara menganalisis data kualitatif ini dilakukan dengan mencatat secara tulisan maklumat yang disampaikan oleh kaki tangan yang ditemu bual. Di samping itu, teknik fotografi ialah teknik paling penting dalam menjalankan suatu kajian bagi mendapatkan bukti untuk kajian yang dijalankan. Ketika kajian dijalankan di Muzium Budaya Borneo Sarawak, ahli kumpulan turut mengambil gambar dokumen asli bagi dokumen pengisytiharan Malaysia dan proklamasi kemerdekaan Sarawak sebagai bukti kajian. Hasil kajian yang kami dapati daripada warisan bertulis ialah sebuah dokumen yang memaparkan pengisytiharan Malaysia dan proklamasi kemerdekaan Sarawak. Kami telah membuat sesi temu ramah bersama pembantu tabir muzium iaitu Encik Awangku Khairi dan Nur Ashikin dan mendapati bahawa objek ini berusia sekitar 59 tahun. Kegunaan objek ini ialah bagi mengisytiharkan Sarawak merdeka dan masuk Malaysia. Pembantu tabir menjelaskan bahawa objek tersebut adalah salinan yang sebenar. Objek ini juga ditandatangani oleh 3 persekutuan iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kami diberitahu bahawa objek ini dimiliki oleh Kerajaan Sarawak dan hanya Sarawak sahaja yang mendedahkan objek tersebut kepada orang luar. Sewajarnya kita dalam mengekalkan warisan bertulis dan memaparkan warisan tersebut bagi mengingati dan mempelajari warisan tersebut bagi mengekang ia hanyut ditelan dek zaman. Amatlah penting bagi sesebuah muzium mewujudkan dan memperkenalkan warisan tersebut kepada generasi muda pada masa kini dan pada masa akan datang. Di samping itu, warisan negara juga dapat memupuk semangat patriotik dalam jiwa generasi pada masa kini. Oleh yang demikian, warisan bertulis ini merupakan khazanah negara yang kita perlu hargai sampai bila-bila kerana ia merupakan sebuah perjanjian kita perlu praktikkan dalam perlembagaan Malaysia.